kepada hijrah yang kita nak ceritakan pada hari ini. Hijrah apa? Hijrah untuk kita bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang mazmum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam 'alal mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada bijihadihi wa sara ala darbihi wa nahjihi ila yaumin la raiba fihi. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu di Masjid Al-Falah Dewan Fatimah Az-Zahra yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini, pagi hari Ashura yang penuh dengan keberkatan dan kebesarannya, dapat kita bertemu di dalam dewan kita ini untuk sama-sama kita menghidupkan majlis ilmu taman syurga di dunia. Moga-moga keberadaan kita dalam majlis ilmu ini diberikan Allah Ta'ala tambahan hidayah dan taufiknya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tambahan pahala yang sebanyak-banyaknya, diampunkan dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, diangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang betul yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi siapa yang berpuasa hari ini, alhamdulillah, tahniah dan syabas. Siapa yang berniat puasa tapi tak selesai lagi puasa kita sampai petang, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk terus sampai kepada waktu maghrib nanti, insya-Allah. Jadi dia dalam puasa Ashura ni dia ada martabat. Martabat yang pertama, Ibnu Qayyim kata yang terbaik nombor satu ialah kita puasa sehari sebelum, sehari selepas dia juga, yakni 3 hari, 10, 9, 10, 11. Itu nombor satu terbaik. Nombor 2, martabat yang kedua 9 dan 10 saja. Yang tu siapa yang puasa kemarin, yang ambil juga hari ini, itu nombor 2, martabat nombor 2. Martabat yang ketiga 10 saja. Jadi macam kita kalau ambil hari ini saja 10, kita duduk nombor 3 lah, terbaik juga, dapat ranking nombor 3. Sebab yang tu pun ada dalam hadis, dapat pahala, dapat pengampunan dosa setahun yang lalu. Nabi SAW bersabda, "Saumu Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatan lati qablahu." Puasa hari Ashura itu aku mengharap kepada Allah mengampunkan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Jadi puan-puan sekalian, hari Ashura ni hari besar. Pada ketika duduk di Madinah, Nabi SAW diberitahu oleh para sahabatnya yang ada di Madinah, Ansar lah. Orang Ansar kata, "Ya Rasulullah, orang Yahudi di Madinah pun puasa pada hari ini 10 Ashura." Sebab apa Nabi tanya mereka puasa? Mereka kata mereka merayakan hari kejayaan Nabi Musa dengan Fir'aun. Artinya kejayaan Nabi Musa selamat daripada ancaman Fir'aun, di mana Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, dan berjaya Nabi Musa sampai ke seberang Laut Merah sana, iaitu sebelah Palestin. Maka Nabi Musa, bila Nabi Muhammad dengar macam tu, Nabi kata, "Aku lebih aula wa ana aula bi Musa." Aku lebih utama untuk meraihkan Musa, kerana Musa Nabi, aku pun Nabi.
Dia di kalangan saudara-saudaraku di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Maka Nabi kata kalau begitu, kita sama. Lepas tu timbul isu. Yahudi duk provok, menyatakan bahawasanya puasa kita duk tiru mereka dalam syariat. Tak ada idea lain ke, tak ada modal ke, asyik-asyik tiru kami saja. Maka Nabi SAW berazam tahun ke-11 atau tahun ke-10 Hijrah itu, kalau Nabi panjang umur tahun 11, Nabi kata dia nak puasa 9 dan 10. Itu yang jadi 9, 10. Asalnya 10 saja. Dan Nabi pun duk buat 10 saja. Tapi di ujung-ujung usia Nabi, di ujung-ujung dekat-dekat Nabi nak wafat, sebab tu Nabi tak dan puasa 9. Satu orang tanya, Ustaz, pasal apa Nabi tak dan? Dia duduk 10 tahun di Madinah. Pasal apa dia tak sempat puasa 9? Dia berazam saja. Tahun depan kalau aku panjang umur, aku puasa pada 9 dan 10. Supaya dapat menyalahi Yahudi. Dapat kita bercanggah berbeza dengan Yahudi. Tapi Nabi tak sempat sampai tahun Muharram 11 Hijrah. Tahun 11 Hijrah. Sebab Nabi wafat tahun 10 Hijrah. Jadi tahun 11 Hijrah itu Nabi dah wafat, jadi tinggal hanya azam saja. Azam dalam bentuk kata-kata yang sudah dijadikan sebagai teks atau nas hadis. Maka dari segi perbuatan Nabi tak dan buat. Tapi dari segi azam, dari segi perkataan Nabi dah keluarkan. So kita yang mai kemudian kita puasa 9 pun dapat juga dikira sunnah, dikira sunat, jika kita buat apa yang Nabi SAW suruh. Nabi SAW azam. Jadi siapa yang puasa 9, 10, ia pun dapat ganjaran martabat yang kedua di antara puasa Ashura atau puasa Muharram yang baik, yang diberkati, yang besar fadilatnya. Tu siapa yang nak mai 9 dan 10. Sebab kadang orang timbul persoalan, pasal apa yang Nabi tak puasa, dia kata sampai hujung baru nak puasa 9, sedangkan duduk di Madinah tahun ke-3, tahun ke-2, tahun ke-4, ke-5, 6, 7 Nabi. Maknanya 5, 6, 7 tu Nabi puasa 10 saja. Sebab tak timbul masalah, provok. Tapi bila dia timbul provokasi daripada Yahudi, duk bahasa mereka hebat, duk bahasa kata mereka ni cerdik pandai, yang kita semua tiru mereka. Yang tu yang Nabi kata kalau gitu tahun depan kita puasa 9 dan 10. Kalau aku panjang umur akan aku puasa 9 dan 10. Sebab tu dalam hadis awal lagi Nabi dah kata dah, puasa bulan Muharram ni puasa yang terbaik di dalam puasa sunat selepas daripada puasa Ramadan. Kalau orang tanya puasa apa yang terbaik lepas daripada puasa Ramadan, puasa sunat bulan Muharram. Ada timbul juga persoalan berkaitan dengan puasa Sya'ban. Sebab ada yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi tak ada hadis yang menyatakan puasa bulan Sya'ban itu puasa yang terbaik selepas puasa Ramadan. Tak ada. Cumanya amalan Nabi mungkin warming up sebelum Ramadan datang. Nabi SAW berpuasa bulan Sya'ban banyak hari. Hampir sepenuh, tapi tak penuh. Aisyah kata, banyak Nabi puasa bulan Sya'ban. Itu lain. Jadi kita tak boleh kata puasa bulan Sya'ban itu puasa terbaik. Cuma amalan Nabi saja yang kata dalam teks hadis tak ada yang sebut puasa Sya'ban itu sebagai puasa yang terbaik. Yang ada puasa yang terbaik ialah puasa sunat, yang terbaik ialah puasa di bulan Muharram. Tapi amalan Nabi memperbanyakkan puasa di bulan Sya'ban. Baik. Ada juga yang kata nak ambil 1 sampai 10, 1 sampai 15 Muharram boleh. Lagi banyak lagi bagus lah. Sebab Nabi kata, dia dalil yang umum, sebaik-baik puasa sunat ialah puasa di bulan Muharram. So siapa yang banyak boleh puasa di bulan Muharram dengan dia tidak meninggalkan 9 dan 10, dialah yang paling martabat nombor 1. Sebab dia berjaya fulfill memenuhi hadis, kehendak hadis tu. Sebab Nabi kata sebaik-baik puasa ialah puasa di bulan Muharram. So dia dapat banyak puasa di bulan Muharram, 1 sampai 15 dia boleh buat. Dia lah yang dapat terbaik, martabat nombor 1. Sebab dia nanti sambung dengan hari putih pula. 11
Okey, 12 puasa. 13 atau dia langsung dia kata 12 halang palang nak buka pun tak syok. Dia kata dia langsung 12 pun dia ambil. Lepas tu 13, 14, 15 itu kan sunnah. Puasa hari putih, hari cahaya bulan penuh mengambang, 13, 14, 15. Itu dia panggil hari putih. Dan itu amalan Nabi. Dia rajin puasa 13, 14, 15. So dia ambil daripada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu pun banyak lah tu. Tapi ada yang rajin lagi, satu dia start dah. Dia jenis rajin puasa. Tapi kita ni kadang-kadang malas puasa. Nah, dia kena tak tahan walaupun perut ustaz kecil lah ni. Tapi dia puasa dia payah juga pasal lagi teruk. Pasal perut kecil makan banyak tak boleh. Jadi kena makan kerak, selalu makan sikit-sikit. Tidak dia jadi lembek tak larat. Maka sebab itu kita ni lemah lah, kita ambil cara orang paling lemah. Kita puasa sekurang-kurangnya hak Nabi kata sehari-hari yang hebat fadilat tu jangan tinggal lah. Dah tahu kata kita ni jenis hak sunat lain jenis tak buat dah. Yang harap ustaz, saya ni puasa sunat 2 kali ya setahun. Puasa Zulhijjah, puasa Muharram. Iaitu hak besar punya fadilat tu dia kata saya tak tinggal. Hak 6 hari Syawal pun tak larat, dia kata 6 hari. Pasal dia campur dengan open house lah ni, open mosque lah, open office lah apa semua. Tak sempat juga 6 hari. Jadi hak saya jaga sungguh hijrah saya, hijrah tahun ni saya azam nak puasa hak sehari-hari saja yang Nabi suruh. Iaitu apa dia? Puasa 10 Muharram dengan puasa 9 Zulhijjah. Tu pun 10 Muharram dia berkira, dia kata dapat dah tahun lepas. Pasal apa? 9 Zulhijjah tu kan cover 2 tahun pengampunan. So bila cover 2 tahun pengampunan, dia kata tak payahlah kot, tak no 10 ni kita boleh buka lah sekali kot no. Pasal dah padam dah dosa kita yang tahun ni, Tuhan dah padam. Tahun lepas pun Tuhan dah padam. Pasal kita dah puasa 9 hari tu, 9 Zulhijjah bulan lepas, tahun lepas. Jadi dia kata macam mana tu Ustaz? Macam mana tu? Boleh tak Ustaz? Oh dia dah buat tanya. Boleh lah, tapi padam tak berapa clear. Setiap puasa sekali lagi 10 Muharram ni dia padam clear, cuci putih macam ni. Tak nampak apa dah, kesan-kesan dakwat tak ada dah. Pasal 2 kali padam. So kalau kita puasa Zulhijjah saja boleh padam juga, tapi layang-layang tu ada lagi. Makna melayang nampak lagi tu Ustaz. Kita puasa pula 10, hak tahun lepas tu clear 2 kali padam. Allah kata kafaratul dzunub. Nabi kata mengkafaratkan, menghapuskan dosa kamu setahun yang lalu. Ni 10 malam ni. Yang kita puasa 9 Zulhijjah dah hapus dah 14 43 tu dah hapus dah padam dah sekali. 10 Muharram kita puasa pula dia padam sekali lagi hak tahun lepasnya. Hak tahun ni tunggu tahun ujung tahun ni kita puasa pula 9 Zulhijjah. Panjang umur semua kita puasa pula, Tuhan padam pula. Tu cantiknya tuan-tuan puan-puan sekalian, Nabi diajak kita cara tutup buku, buka buku. Tutup buku dengan puasa, buka buku pun dengan puasa. Akaun lama tutup dengan puasa, akaun kita yang baru ni pun, akaun baru kita ni pun buka dengan puasa ni bulan Muharram ni. 10 hari baru kita masuk akaun baru ni. Buku baru. Tapi taklah kita kata buku baru tu, dia kata 10 Syaban. Tukar buku. Tapi orang kata dari segi tahunan kita, kira-kira kita sendiri ni, awal tahun dengan hujung tahun, itu jadi sebagai amalan setiap syarikat, amalan setiap apa bank ke apa ke, semua dia akan kira ni dividen kita nak main ni. Tabung haji pun hari lepas ni lah. 2-3 hari lagi dia panggil akaun baru tutup, akaun baru buka, akaun baru tutup, akaun lama. So Nabi ajak kita tutup dengan padam yang rugi, padam yang dosa, biar tinggal yang pahala saja. Cara macam mana? Puasa sehari di hujung tahun 9 Zulhijjah. Kemudian awal tahun nak bagi clear lagi akaun kita yang lama tu, tahun lepas tu, puasa lagi sehari tutup supaya cuci bersih, cuci calat orang kata. Clear, putih, clear buku akaun dosa kita, tak ada catatan, bersih kosong daripada amount, bersih kosong daripada digit, tak ada digit yang catat dosa kita. Cuci calat, tak nampak kesan dah. 2 kali padam Tuhan bagi, Nabi ajak kita. Satu ketika di hujung tahun dan satu lagi ketika di awal tahun. Jadi siapa tahniah Syaban
kepada mereka yang boleh istiqamah amai puasa sunat 2 kali setahun. Yang tu ya saya buat Ustaz. Tu pun gagah. Kadang-kadang dia kata keluar sikit pantang ajak orang ajak minum dia pun pi. Bila pi bukalah puasa. Sekali ya Ustaz. Oi, boleh bertahan. Nah. Anak Ustaz pun tak tahu dia puasa habis ke tak. Pasal dia pi sekolah. Dia kata bapa nak puasa hari ni. Okeylah puasa lah kata. Niat macam mana semalam dia duduk tanya lah. Lepas tu sahur tadi tak jaga. Tak bangkit sahur dia bangkit. Bapa tak gerak. Tak gerak air bersahur. Bapa pun tak bangkit kata. Tu macam mana bapa puasa? Puasa dia. Tapi air tengoklah macam mana air kuat ke tak. Kalau air tak kuat, air makan lah. Dekat dewan makan sekolah dia tu. Tapi dia kata tak apa nak try puasa. Tak apa air kuat dia kata. Cik, tak tahulah. Dugaan dia kuat. Tak kena kawan nak main. Duk suruh dia makan. Dia pun makan lah. Maka tak apalah budak-budak latihan untuk mereka. Baik. Tu cerita. Baik, Muharram. 10 Muharram. Apa aktiviti kita boleh buat lagi? Antaranya yang terbaik, dia suruh kita meluaskan belanja untuk ahli keluarga kita. Di antara amalan salafun salih, mereka 10 Muharram, mereka belanja bini, mereka belanja anak makan. Open table. Makan hari ni, order makan sedap-sedap buka puasa. Nasi Arab, lamb shank ke apa ke. Kadang kat Salwa tak main, tidak ada rajin duk bagi Ustaz, ada jamuan. Ustaz punya buka puasa hari ni telah ditajar, dia kata. Lagi dia pergi hantar di rumah. Maka tuan-tuan dan puan meluaskan berbelanjaan untuk anak isteri, untuk keluarga. Tu nombor 1. Gembirakan mereka. Belilah mereka nak es krim apa pun. Es krim Magnum kah? Es krim apa kah? Es krim apa nama tu? Nescafe. Musangking. Musangking. Duk teringat. Ni pasal-pasal duk teringat lagu tu jangan nambah lah kita nak. Musangking. Ni nak abang kata kita boleh meluaskan makna sunnah di antara amalan para salafun salih, dia suruh meluaskan belanja untuk anak bini pada hari ini. Yang kedua, mengusap kepala anak yatim. Seamalan 10 Muharram ni, usap kepala anak yatim kalau kita berkesempatan. Sebab tu ada dulu dia buat rombongan pergi tengok ziarah Darul Aitam wal Masakin. Pergi pada 10 Muharram, buat rombongan. Muslimat rajin lah. Dia pergi lah Darul Aitam mana pun, Rawang ke, Panak ke, sungai mana ke yang ada, pergi lah bagi kat mereka duit sikit, bawa bagi mereka susap kepala mereka. Kerana itu pun termasuk amalan salafun salih. Itu yang kedua, iaitu pada mengusap kepala anak yatim. Yang ketiga, ziarah alim ulama pada tanggal 10 Muharram ni. Boleh isi masa dengan ziarah ulama. Yang ketiga itu boleh buat tuan-tuan. Itu yang ada setengah orang pergi buat daurah mengaji dekat Syekh Nuruddin di Bogor. Depa Mahat Zain. Mahat Zain ada yang jemaah kita Shah Alam apa semua. Depa pergi ikut daurah bulan Ramadan ni, bulan Muharram ni. Daurah Muharram dia panggil. Daurah kitab. Jadi pergi duduk di pondok dia. Pergi duduk di chalet dia elok di Bogor. Di Janda Baik ni pun elok. Cantik. Chalet-chalet dia. Pergi duduk di situ, lepas tu mengaji dekat dia. Kita ziarah dia sekali lah. Sekali dengan puasa. Sekali dengan, tadi dia sahur, Ustaz tengok dia buat live. Sahur dengan kuliah subuh. Dengan tahajud sebelum sahur. Jadi di pondok tu Syekh Nuruddin sendiri pimpin. Dia buat tadi, pagi tadi, dengan semayang tahajudnya, qiyamul lail. Kemudian dia sahur sekali. Kemudian dia terus dengan kuliah subuh. Lepas tu tadi pukul 10 pun dia mula juga daurah kitab, iaitu baca kitab. Kitab apa tak tahu lah, tapi selalu kitab banyak lah. Syekh Nuruddin akan himpun hadis-hadis dan sebagainya untuk khatam dalam tempoh daurah Muharram ni. Maka contoh yang dirahmati Allah tu, di antara kita pula apa dia yang ketiga, ziarah alim ulama pada 10 Muharram. Sambil-sambil kita puasa, sambil-sambil kita ziarah. Itu pun amalan yang baik juga pada 10 Muharram. Yang keempat, ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit pun termasuk di dalam sunnah yang kita boleh buat, di dalam amalan soleh yang kita boleh buat pada tanggal 10 Muharram. Itu 4. Kemudian dia suruh kita berwangi-wangian dan sebagainya pada tanggal 10 Muharram itu juga. Banyak sejarah besar berlaku.
Antara disebutkan banyaklah Nabi Nuh punya kapal yang jadi bubuk Ashura tu berlabuh di Bukit Judi. Tanggal pada 10 Muharram juga dia berhenti kapal itu ayak surut. Dia tergantung di Bukit Judi itu. Pada ayak naik sampai tu, sampai gunung tu. Maka dia kata, ya sama aqli'i wa ghidhal ma, ya ardu abli'i wa ghidhal ma. Wahai bumi, tolong isak ayak masuk dalam. Wahai langit, berhenti. Tu Allah perintah. Allah kata, langit, berhentikan airmu dari turun. Wahai bumi, serap air masuk dalam bumi. Barulah kering, banjir besar. Maka dikatakan 10 Muharram juga berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Judi. Itu yang timbul Israiliyat lah cerita ni. Tapi bolehlah nak pakai, tak ada masalah. Buat bubuk Ashura ni, siapa ada kacau bubuk Ashura, mainlah sikit. Bubuk Ashura macam-macam passion. Kita Kedah dia manis, belah utara campur kacang tu, kacang ni, pisang, ubi, buh semua, labu pun boleh. Buh. Apa kacang pun boleh, buh macam-macam kacang. Kacang kuda tu, kacang kuda boleh, kacang hijau boleh, kacang goreng boleh. Lepas buh macam-macam kacang. Lepas tu kacau bagi hitam tu dalam kawah kot, dia hitam sikit. Kalau kacau dalam periuk dia putih sikit, dia warna dia tu. Ni cerita bubuk Ashura pula ni. Pasal Ashura tu, dia mula bubuk Ashura tu, Nabi Nuh dia himpunkan saki-baki barang makan yang ada dalam kapal dia. Lalu dia pun kacau lah buat bubuk makan. Sementara nak tanam, cucuk balik semula, tanam tanaman balik yang hidup. Sebab tak ada bekalan cukup-cukupnya. Kerana dah bila berlabuh tu, bumi dah kering balik tu, barulah boleh tanam balik. Pokok mati, binatang mati kecuali yang ada di dalam kapal itu saja. Dan dikatakan lockdown dia paling panjang tu. Duduk atas kapal itu pun 4 bulan ke berapa bulan. Duduk atas kapal saja. Kita duduk di rumah, boleh tu, boleh ni, keluar boleh tak seorang, pergi beli kedai apa semua. Masa kita lockdown dulu lah, kenangan. Jadi di antara orang yang duk buat cerita supaya kita sabar dalam lockdown ni ialah mereka bawa mai cerita Nabi Nuh dan umat dia 83 orang yang naik kapal tu. Duk di atas kapal tu, dia kata terang nak surut air 4 bulan. Maka baru boleh turun daripada kapal. Dan bila turun daripada kapal, nak mula balik hidup, nak kena belah binatang balik, guna binatang yang naik kapal Nabi Nuh tu lah, biak daripada situ lah. Sebab yang lain semua mampu, tirek tak tirek, dinosaur tak dinosaur, semua mampu ambil. Semua mampu. Sebab apa? Sebab banjir. Semua tenggelam. Ulang-ulang pun kita tengok banjir, mati habis. Timbul tengok binatang, lembu terkangkang sana, terkangkang sini, mati. Ayam, kucing pun jumpa bangkai, mati bila banjir. Orang pun kita jumpa, si muda pun mati, berapa orang banjir. Baling baru ni pun ada 3 orang banjir, mati. Sebab tak ada nak lari. Maka tu yang kata musibah banjir. Jadi mereka nak mula balik, itulah jadinya cerita bubur Ashura. Pasal apa nama Ashura, bubur Ashura? Kerana kisah Nabi Nuh masak untuk umat dia yang saki-baki ada di atas kapal itu, dengan saki-baki bekalan makanan yang mereka bawa naik atas kapal yang masih ada dengan mereka. Jadi itulah cerita yang kita masih duk buat dalam Nusantara kita, amalan kacau bubuk Ashura, dan bagi kepada orang puasa dapat pahala juga. Sebab Nabi kata, siapa bagi orang buka puasa, dapat pahala puasa dia kepada kita. So man fattara sha'iman falahu ashruha. Dapat pahala orang berpuasa itu min ghairi an yanqusum ajruhu syai', tanpa berkurang pahalanya sedikit pun. Artinya orang yang makan makanan kita yang kita bagi itu tak kurang pahala dia. Jangan takut. Dia jangan takut, aku tak mau makan, hang bagi, sekali hang ambil pahala aku kosong sekali. Tak. Kita yang makan tetap dapat pahala. Orang yang puasa tu dapat amount yang sama dengan pahala kita. Kita punya tak bagi kat dia. Tak luar. Kalau gitu siapa bagi semua, aku tak mau makan. Pasal apa hang tak mau makan? Tak pergi dia ambil pahala aku jadi kosong. Tak. Nabi kata orang yang berpuasa, yang menerima juadah, dia makan
tak luak pahala dia min ghairi an yanqusa ajrahu syai', tanpa mengurangkan pahala dia sedikit pun. Yakni pahala kita yang duk makan sponsor orang ni tak kurang, cuma yang bagi tu dapat kelebihan, dia boleh ambil sebanyak pahala kita tu. Jadi kalau seorang, kalau dia bagi kat orang banyak, 2-3 semua yang main masjid hari tu, dia buat iftar jama'i, dia yang sponsor. Iftar jama'i ni apa dia? Berbuka puasa beramai-ramai. Maka dia buat, dia sponsor, dia dapat kat dia lah semua yang main tu. Kalau 50 orang, 50 orang pahala puasa tu dapat kat dia. 50 pahala puasa orang tu dapat kat dia. Tapi kalau ramai lagi, dapat kat dia lagi banyak. Termasuklah pahala puasa dia sendiri. Ustaz, kalau kita tak puasa, kita bagi orang buka puasa, boleh tak? Macam hari ni 10 Muharram, dia kata, saya tak puasa Ustaz, tapi saya nak ambil pahala Ustaz puasa, jadi saya nak beli makan kat Ustaz. Jadi boleh jugalah, tak kira lah. Sebab tu orang yang dalam keadaan uzur, dia duk masak untuk suami dan anak-anak dia, dapat kat dia. Walaupun dia tak puasa hari tu, sebab dia uzur syar'i, tak boleh, haram puasa, dapat dosa, maka dia tak puasa. Tapi dia prepare, dia masak semua, maka anak bini dia makan, anak suami dia makan, maka dia pun dapat pahala dia. Pahala anak dia dapat kat dia, pahala suami dia dapat kat dia, walaupun dia tidak berpuasa. Maka boleh, sebab Nabi kata tak kira sama ada orang tu berpuasa ataupun tidak. Syarat Nabi kata dia memberikan juadah kepada orang untuk berbuka puasa. Maka bila orang tu makan juadah dia, dapatlah pahala dia, orang berpuasa itu kepada dia. Jadi kita ni, sahabat-sahabat Nabi pun lagu tu mereka ada berebut, mereka pandai kreatif untuk nak membuat pahala, untuk nak mengumpul pahala. Antaranya mereka pun kreatif dalam mencari pahala-pahala sampingan ini, pahala-pahala bonus. Cara macam mana? Mereka sponsor orang berbuka puasa. Itu di antara amalan yang kita boleh buat juga pada hari 10 Muharram ini. Apa dia? Kita sponsor ataupun buat jamuan berbuka puasa kepada mereka-mereka yang berpuasa pada hari ini 10 Muharram. Sebab tu kadang-kadang ada masjid surau yang buat program berbuka puasa beramai-ramai di masjid, di surau, sempena hari Ashura. Baik. Itu dah 5 amalan yang boleh kita buat pada hari Ashura. Ziarah orang sakit, ziarah orang alim, beri makan kepada orang yang berpuasa, kemudian usap kepala anak yatim, meluaskan belanja untuk ahli keluarga, dan juga berwangi-wangian dengan wangian-wangian sunnah, kerana kita meraihkan kejayaan Nabi-Nabi. Bukan Nabi-Nabi seorang saja, Nabi Musa seorang saja, bukan Nabi Muhammad seorang saja, tapi banyak sirah Nabi yang berlaku kejayaan pada hari 10. Dikatakan tuan-tuan Nabi Ayub sembuh daripada sakitnya, iaitu dia mandi air yang keluar daripada tapak kaki dia tu, pun pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Adam dan Hawa pun dikata diciptakan juga pada 10 Muharram. Kalau kita banyak buka kitab sirah, dia senaraikan berbagai-bagai cerita tentang tanggal 10 Muharram ni. Yang kita dengar dua yang popular, Nabi Musa selamat daripada Firaun, yang kedua Nabi Nuh dia berlabuh kapal dia di Bukit Judi 10 Muharram. Nabi Ayub sembuh daripada penyakitnya 10 Muharram. Ada yang kata lagi macam-macam. Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan nun, ikan paus, pun pada 10 Muharram. Dia keluar di tepi pantai tu, ikan muntahkan dia keluar 10 Muharram. Yunus ibnu Matta pada tanggal 10 juga. Dan banyak lagi lah kisah lain. Isa pun dikata naik ke langit, diselamatkan daripada konspirasi daripada kaum dia. Orang baik dia sendiri tikam dia, tikam belakang dia. Sebab tu kita ni kadang-kadang kita yang paling teruk sekali, paling menyakitkan, yang kita anggap sahabat khianat kita, yang kita anggap kawan dia menikam kita.
Sebab tu dia kata kita jangan cerita aib kita walau baik tak manapun dengan kawan kita. Sebab bila dia berkeliling dengan kita, keaiban itulah dijadikan sebagai senjata paling ampuh untuk menikam kita. Baik, simpan. Saya tak tahu dia nak jadi baik dengan kita tak mana. Saya kita dia anggap dia akan baik kita, sahabat baik kita. Rupanya dia rancang konspirasi nak bunuh Nabi Isa. Dikatakan Yahuza, nama dia. Dia ni yang Nabi Musa harap sekali, yang Nabi Musa anggap orang kanan. Tetapi dialah yang bawa Nabi Musa untuk diperangkap di dalam church, dalam gereja. Dalam satu gereja tu masjid lah. Sebab zaman dia apa? Zaman Nabi Isa. Bukan apa nama Islam macam kita masjid ni. Depa agama depa waktu tu agama Islam jugalah, tapi nama dia agama Nabi Isa lah. Syariat dia. Maka bila masuk depa kepung, tapi diangkat Nabi Isa selamat daripada perancangan dengan disamarkan orang khianat ni, tukar bagi jadi Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Maka yang depa bunuh, yang depa salib, itu adalah orang kanan Nabi Isa, bukan Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Syubbiha tu makna yang disamarkan, yang dirupakan. Muka dia tukar bagi jadi muka Nabi Isa, badan dia jadi badan Nabi Isa, baju dia pun jadi baju Nabi Isa. Dialah yang jenuh menjerit, aku bukan Nabi Isa, aku Yahuza, aku geng kamu. Siapa pun tak peduli pasal orang tengok muka dia, muka Nabi Isa. Menjerit tetapi Tuhan tidak jeritan dia tidak dihiraukan. Sebab apa tidak dihiraukan? Sebab kerana sudah disamakkan oleh Allah, dan Allah pun campak dalam hati geng-geng dia, tak bagi belah kasihan. Dialah yang dibunuh, dialah yang disalib oleh puak-puak yang menentang Nabi Isa alaihi salam. Itu pun dikatakan berlaku pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim, kisah dia pun dikatakan juga selamat daripada api tu, keluar daripada api yang dinyalakan selama berapa hari tak tahulah, terang nak padam. Sebab api tu setinggi gunung. Dia buat unggun api, seorang bawa seketul kayu. Rakyat Babylon, rakyat Iraq diperintah oleh Namrud untuk sama-sama share, berta'awun, dia panggil ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, berkooperasi di dalam berdosa, share dalam dosa dan permusuhan. Mereka pun bakat buat main seorang seketul kayu, berhimpun dan bakar Nabi Ibrahim. So Namrud dia tak sediakan peruntukan kerajaan. Dia suruh rakyat buat main sendiri, seorang satu. Tunjuk solidariti. Kita betul benci kat Ibrahim ni. Sebab tu aku tak akan siapkan duit ataupun dana kerajaan untuk nak bakar Ibrahim. Tapi kita pakat buat main seorang seketul. Maka tengok berapa ribu rakyat dia, berapa juta rakyat dia buat main semua seorang seketul, berhimpun waktu duha, start bakar. Dan bila tak tahulah padamnya, tapi disebut dalam sirah tanggal 10 Muharram lah Nabi Ibrahim keluar dengan sejahtera daripada api yang dinyalakan oleh Namrud dan juga geng-geng dia, konco-konco dia. Baik. Itu semua cerita yang besar berlaku di dalam bulan Muharram ini. Jadi sebab itulah setiap dijadikan puasa sebagai satu daripada tanda kesyukuran kita meraihkan kejayaan Nabi-Nabi Allah dalam sepanjang sejarah. Bukan Nabi seorang saja, tapi banyak Nabi-Nabi yang terlibat pada peristiwa 10 Muharram ini. Baik. Puan-puan sekalian, itulah sikit sebanyak kuliah kita berkaitan dengan Muharram. Jadi kita nak pergi pula kepada hijrah yang kita nak ceritakan pada hari ini. Hijrah apa? Hijrah untuk kita bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang mazmumah. Baik. InsyaAllah kita doakan nanti lepas pada kuliah kita, insyaAllah. Baik, kita
ada satu permintaan untuk doa. Eloklah kita kata tadi ziarah orang sakit, tapi kita tak boleh ziarah, kita doa daripada kejauhan. Sebab nak ziarah pun tak boleh nak ni. Kalau dia duduk ICU, dia tidurkan apa semua tu, pakai, tak boleh nak ziarah lah. Hanya kiriman doa untuk menguatkan mereka, iaitu sahabat kuliah kita Gayah binti Jangi yang ditidurkan kerana jangkitan paru-paru. Nanti kita doakan insya-Allah. Baik. Kita nak bersihkan hati sempena hijrah tahun baru 1444. Supaya dengan kita bersihkan hati kita, kita akan dapat hidup dengan bahagia, dengan tenang, dengan gembira. Nah, maka ada beberapa perkara yang kita kena tinggalkan, yang kita kena hijrah. Tinggallah hijrah tu. Nah, hijrah makna tinggal. Pindah, tinggal tempat lama, pergi tempat baru. Yang kita nak tinggal apa dah? Tinggal perangai lama, ambil perangai baru. Tapi perangai baru yang baik lah, bukan perangai baru yang buruk. Tinggal perangai-perangai buruk kita yang lama, kita ambil perangai-perangai baru yang baru, yang baik, yang soleh. Pertama, hijrahlah kita daripada mencari keaiban, kesalahan orang. Salah, suka cari salah orang. Sebab apa? Sebab kita pun ada salah sendiri, kita pun ada kesalahan diri kita. Tapi orang tak duk cari, bersyukurlah. Jangan kita duk cari. Kita sebagai suami isteri, jangan cari salah bini, jangan cari salah suami, jangan cari salah orang yang tak bahagia lah. Kalau jenis duk cari salah orang, kalau orang yang bahagia, dia tidak akan cari salah orang lain. Sebaliknya, dia mencari salah diri dia sendiri untuk diperbetulkan, untuk diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, hijrahlah kita daripada menghina orang lain. Kerana Allah tak pernah menghina kita, Allah tak pernah melekehkan kita, Allah sentiasa memuliakan kita. Sejangan kita menghina orang lain. Hijrahlah hati kita daripada sifat dan perangai suka menghina orang. Nah, baik dalam apa jua keadaan. Sama ada dia miskin, sama ada dia hitam, sama ada dia putih, sama ada dia apa pun, jangan hina. Kadang hina orang kerana rupa pakai. Kita hina orang kerana status, kerana kemiskinan. Kita menghina orang kerana menganggap orang lebih lekeh daripada kita, kita lebih hebat daripada orang lain. Kerana hina itulah penyakit yang menyebabkan iblis dikeluarkan daripada syurga. Jadi sebab tu saya selalu sebut, kita yang belum sampai syurga lagi duk hina orang, cari pasal. Dia duduk dalam syurga lama dah. Iblis ni, dia kena keluar sebab hina Nabi Adam. Dia kata Nabi Adam lebih hina pada dia sebab Nabi Adam dibuat daripada tanah, dia dibuat daripada api. Dia kata Nabi Adam hina pasal busuk. Selut kan busuk, selut kan dia bau masam. Selut, tanah selut. Tak percaya api benang, ambil tanah selut tu, dia ada bau dia. Ustaz tahu, Ustaz duduk di benang, duduk kawasan benang dulu, memang main selut, tapi tak hitam, Alhamdulillah. Tu dia kata, hang duduk di benang, duduk main selut, duduk main benang, pasal apa tak hitam? Wallahualam. Tu cerita Tuhan punya. Dah dulu tuan-tuan kena pukul dengan tok. Pasal apa? Pergi main berenang dalam benang. Allah, balik main selut habis lah. Naik sampai kepala kau. Berenang, terjun dalam benang. Cari ikan tak tahu mana, tapi berenang. Pasal tu benang duduk tengah diputar oleh kubota tu, traktor. Kita pun main, ada ayak sikit-sikit, Allah, terjun main. Tu balik kena hati bayang tu, ampan main. Lepas tu tak main dah. Baik, tu kerana hina. Dia kata kita ni daripada selut, aku daripada api, aku lebih mulia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah tanya, apa siapa hang tak mau sujud ke Adam, aku suruh. Dia kata tak mau sebab aku lebih. Dia memandang diri dia mulia, dia memandang Adam hina. Dia kata aku dibuat daripada api, tapi Adam dibuat daripada tanah.
Dia tak tahu yang dia bangga tu bukan perbuatan dia tu, perbuatan Allah. Pasal apa hang nak hina? Allah yang buat dia daripada tanah, Allah yang buat hang daripada api. So no point hang nak bangga, sebab yang buat tu Allah, bukan hang buat diri hang sendiri. Dia sebut khalaqtani, kau buat aku. Dia tahu tu. Dia kata ke Allah, kau buat aku daripada api. Nampak? Dia bukan kata aku buat diriku daripada api. Tak. Khalaqtani, kau menciptakan aku daripada api. So Allah kata, hang tahu pun kata aku yang buat. So pasal apa hang nak pandang hina Adam? Tidakkah itu memandang hina aku? Sebab aku yang ciptakan Adam daripada selut, daripada tanah selut. Tahu tak selut? Tahu tanah selut. Bukan tanah biasa, tanah selut. Selut ni liat yang basah tu. Tanah liat yang kering pun ada. Tanah liat yang basah tu dipanggil selut, bahasa kita. Maka dia patutnya dia sedar diri, itu pun Tuhan buat juga. Daripada dia hijrah perangai dia, daripada tak sombong kepada sombonglah, menyebabkan dia kena hijrah keluar daripada syurga. Satu penghijrahan yang cukup tak berbaloi bila dia kena hijrah keluar daripada syurga. Hijrah keluar, qul nahbitu minha jami'a, keluarlah kamu semua daripada syurga. Nabi Adam pun kena hijrah juga pasal kerana iblis hasut dia untuk buat satu daripada yang dilarang oleh Allah, iaitu pergi makan pohon yang dilarang. Makan buah daripada pohon yang dilarang menyebabkan dia kena keluar daripada syurga, turun ke bumi. Manakala iblis ni dia keluar daripada syurga, dan juga segala keturunan dia keluar juga daripada syurga. Sebab apa? Ini kita kena jaga. Kalau kita nak hijrah pergi ke syurga balik, kita kena jangan hina orang lain. Tak boleh menghina orang. Kerana Allah tidak pernah menghina kita. Berpegang daripada itulah kita jangan menghina orang lain. Sebab tu Allah kata, hang aku buat daripada api, aku tak hina hang. Okeylah, mulialah cara hang dengan api. Aku buat Adam daripada tanah, selut. Mulialah cara dia. Sebab aku yang buat. So kita jangan hina orang, kerana itu boleh menyebabkan kita menghina Tuhan. Allah yang buat. Fizikal, keadaan, semua ni Tuhan yang buat. Kalau dia boleh buat sendiri, dia pun tak mau. Kita kalau boleh buat diri kita sendiri, kita pun nak mancung semua hidung. Tak mau hidung kembang. Tapi oleh kerana kita tak boleh buat, tu yang kita kena akor, terima, pasrah dengan apa yang Tuhan dah buat. So kita piduk hina orang hitam, piduk hina orang tu, orang ni, kita menghina Tuhan sebab bukan dia buat sendiri dia. Sebab tu yang kita boleh marah ni perangai, sikap. Tapi fizikal jangan sampai menghina. Jangan sampai kita menghina Allah, sebab kita terlupa kita hina orang tu, sebenarnya kita menghina Allah. Sebab kadang-kadang bukan orang lain, kadang-kadang kecenderungan hati kita pun kadang-kadang kepada yang segak-segak, yang comel-comel. Cucu comel-comel yang tak cium, cucu yang tak comel dia buat tak tahu ya. Ni pun tok kena jaga juga ni. Jangan duk buat perangai dia tu. Sebab comel tak comel tu semua Tuhan yang buat. Sayang sama. Oh, cucu dia ni putih comel loteh, orang boleh tangkap cium, cium. Mai pula cucu dia hitam sikit. Tak mau buat tak tahu, berlemah pula sikit. Maka dia buat tak tahu ya. Pergi jauh. Jadi cucu duk tengok, oh tok aku ni pilih kasih, aku ni berlemah sikit, tak comot sikit lah, bukan comot lawan dia. Oh tok aku buat tak tahu kat aku, nenek aku buat tak tahu kat aku. Tak boleh. Hak tu Allah buat, hitam putih semua itu Allah yang buat. Jangan kita kerana itu kita menghina orang, melekehkan orang. Yang ketiga, hijrahlah kita, hati kita daripada suka membuka aib orang. Suka viral aib orang. Allah simpan aib kita, Allah tutup aib kita. Jangan kita pula duk suka buka aib orang. Takut nanti aib kita pula yang Allah buka. Ni yang ketiga, hijrahlah.
diri kita. Daripada berperangai suka buka aib orang kepada suka tutup aib orang. Cover balik, tutup. Jangan duk suka buka. Orang cerita pun kita cuba tutup, cover balik. Cool. Jangan bagi mereka seronok duk buka keaiban orang. Kalau duk cerita aib orang, kalau kita tak boleh nak tutup, kita bangkit bang, tinggal majlis tu. Ha? Kadang-kadang berlaku di tempat kerja dan sebagainya. Ha? Dia pergi kantin macam rumah ustaz, dia cikgu, dia pergi sekolah. Yang pada waktu pergi makan di kantin tu lah dia propa kawan ni, bawang kawan tu, bawang kawan ni. Kalau bawang saya tak apalah, ni bawang sekali dengan dosa dengan pahala habis hilang, no? Dah lah pahala tak banyak mana. Jadi dia kata, mereka ajak kita pergi makan, duduk sekali dengan mereka. Lepas tu mereka duduk buruk kawan tu, buka buruk kawan ni, cerita apa kawan tu, kelemahan kawan tu, malah kawan tu, malah kawan ni. Benaik diri dia apa? Ni pun satu. Tambah-tambah kalau ada pengetua. Ada pengetua siap. Dia pentadbir, dia himpit pentadbir, dia buka aib orang lain, dia penaikkan diri dia. Pasal pangkat jawatan ini masalah. Mereka nak naik pangkat dengan cara bodek, bukan dengan cara kerja. Kalau dengan cara kerja, dia tak gaduh pergi duk himpit pengetua makan sekali, pengetua belanja, pengetua lepas tu bawangkan orang lain, bahankan orang lain, naya cikgu-cikgu lain. Nah, jadi bermakna politiking dalam sekolah ni pun ada juga jenis-jenis yang himpit pentadbir, yang rapat dengan pentadbir untuk nak naik diri dia, nak cantah orang lain. Lepas tu kadang-kadang APC pun hangun dergerah perkhidmatan cemerlang tu boleh kat geng ni tu. Pengetua nampak mereka. Jadi sebab tu di pengetua pun jangan duk layan sangat dengan orang duk sembang pasal hampa, jangan duk ni. Dia pun staff aku, hang pun staff aku. Kena jawab gitu. Hang jangan duk pengaruh aku. Aku tahulah. Sebagai ketua kena gitu. Bila ada main orang duk himpit kita ketua. Kita kata hang jangan buat pasal nak pengaruh aku. Hang pun staff aku, dia pun staff aku juga. Kalau dia tak betul, hang pi nasihat dia buat bagi betul. Kalau hang ketua panitia, hang penolong kanan, hang asuh dia, hang didik dia. Gitu. Patutnya kita pun sama kadang-kadang dengan anak pinak. Sama-sama kita. Kadang ada adik abang ramai duk pengaruh kita sebagai mak ni. Sebagai bapa. Mak tahu tak abang tu kan duk kira bawa bini dia ya. Tak bawa mak. Mak tahu tak cik duk tengok stalker duk tengok FB abang. Duk bawa bini dia pergi bercuti. Mak dia bawa tak? Tu nampak tu. Tu penghasut tu. Dia nak bagi mak dia sumpah abang dia. Kau ajak betul, dia nak bagi mak dia menyumpah abang. Dia syok bila mak dia menyumpah abang. Tak guna punya abang. Dia suruh tunggu waktu. Punya huduh panggil adik. Ajak mak bawangkan abang. Ni penyakit yang kita kena hijrah ni. Sebagai mak, dia main duk buat lagu tu, kita kata, hang jangan duk buat pasal. Dia tu anak aku juga. Hang pun anak aku juga. Hang jangan duk pengaruh aku. Dua-dua aku sayang. Mak cerdik, pintar, tak termakan dengan mainan anak bongsu dia. Ataupun anak nombor 3, nombor 2, nombor 1. Tak kira lah anak mana pun. Yang baik dengan mak, dia bukan ada apa, dia bawangkan abang-abang yang lain, adik-beradik yang lain. Jadi jaga. Hak mai duk impit kita tu, duk nak sembang banyak kita tu, hampa jaga. Dia nak asuh aku ni. Jadi siaplah jawapan. Kita kena kuatkan pertahanan, defend pertahanan kita. Macam mana? Hang jangan buat pasal nak asuh aku Dia pun aku mengandung 9 bulan 10 hari Hang pun 9 bulan 10 hari Susu aku bagi hang minum, susu aku pun dia minum. Aku tak tidur malam belah abang hang, aku pun tak tidur malam belah hang. So hang nak asuh aku bagi sayang kat hang, bagi benci kat abang hang. Ada ke patut adik macam ni? Tu dia kena balik. Lepas tu dia tak berani dah. Tak berani dah. Tegas. Mak ustaz lagu tu. Kadang adik-adik mai, dia nak pengaruhi dia. Dia kata aku tu, dia anak aku, hang pun anak aku. Habis tuan-tuan, pukai punya jawapan tu. Sebab tu ustaz share jawapan ni dengan puan-puan. Sebab memang ampuh formula perkataan. Memang mak ustaz ni cakap perkataan-perkataan yang dia cakap tak banyak, tapi makan dalam. Siapa pun tak boleh goncang lah. Siapa pun tak boleh nak buat apa dah. Sebab itu jawapan yang paling tepat sekali. Hang anak aku, dia pun anak aku. Habis, kita nak kata apa? Jadi maknanya segala hasutan, segala apa saja
yang dia nak bawa pengaruh mak ni, maknanya aku sebagai mak tak akan terpengaruh sebab aku sayang anakku sama. Jadi kita pun syok. Anak-anak pun rasa, oh hebatnya mak aku, tak ada siapa boleh pengaruh dia. Yang duk jadi masalah, anak-anak jadi pecah. Pasal ni lah. Pasal duk pergi buka aib abang, buka aib menantu, buka aib apa itu ipak duai. Kepada mak, nak bagi mak benci. Mak pula tak cerdik macam mak ustaz. Ha? Dia pun terpengaruh, termakan sama. Bila termakan sama, yang ni yang jadi pecah. Keluarga abang bawa hati makan hati, tak mau balik apa semua, pasal apa? Maju. Pasal mak duk pikut, makan fitnah adik sendiri. Jadi itu semua hijrah lah. Ini bukan ustaz kata dalam konteks yang luas, dalam keluarga kita sendiri. Dan itu tempat kerja tadi ustaz sebut sikit. Mereka nak cari pengaruh, nak cantah orang, nak naik diri. Semua ni dunia belakang. Di kalangan adik-beradik pula bukan ada apa. Mak bukan nak bagi apa pun. Yang hendak bagi mak benci kat abang, mak benci kat orang lain, suruh sayang kat hang seorang. Pasal apa? Pasal apa? Patutnya bagi mak sayang semua anak-anak dia. Pasal anak-anak dia darah daging dia juga. Ni penyakit ni sampaikan kepada semua. Termasuk kita yang tengok live dan semua ni. Supaya jangan duk buat perangai-perangai bodoh ni. Hijrah. Sebab perangai cerdik sikit. Bagi jadi otak kita cerdik, mak kena cerdik pada anak. Kalau duk jadi bodoh, anak makan kita. Kita mak kena cerdik. Kita ada power. Kita boleh paksa dia, hang baik balik dengan abang hang, tak usah duk pengaruh aku. Hampa dua-dua ni kena baik, hampa dari rahimku. Tu boleh sebut. Syok jadi mak. Tapi ustaz tak jadi mak. Kalau jadi mak siap dah mereka. Aku ungkit balik. Ungkit bukan nak bagi apa, ungkit nak bagi dia jadi elok. Boleh ungkit jasa-jasa kita tu untuk nak bagi mereka duk elok, bersatu padu. Tidak berkelahi lah. Bergaduh. Pakat duk tunjuk hebat, pakat duk tunjuk bagus, nak bagi mak puji sampai suruh hina orang lain, hina abang-abang lain, adik-adik. Tak apalah nak buat baik pun, tapi jangan duk nak penaik diri dia supaya dia seorang saja yang dapat doa mak dia, hak lain dapat doa celaka. Abang-abang, adik-adik doa celaka, dia doa baik-baik, mak doa kat cik baik-baik. Kat abang tak usah doa, kat adik tak usah doa, kat dia seorang. Ni pun penyakit yang kena hijrah. Hanya ke hati. Pasal apa adik-beradik nak, dalam adik-beradik pengaruh mak nak bagi orang lain dibenci, nak bagi dia seorang saja disayang. Tak boleh. Pastabiqul khairat, pakat-pakat khidmat untuk mak. Tak apalah abang mak dia bagi kod lain, cik boleh bagi kod ni. Pakat lengkap-melengkap lah. Macam tu patut. Abang korban kod ni, cik korban kod ni, abang dia boleh macam ni, macam ni. Saya ni mak, saya boleh layan mak, bagi makan minum, bawa pergi hospital, bawa pergi klinik. Tu dia boleh. Abang dia tak boleh, dia bagi duit saja, dia sibuk. Jadi itu kan cantik. Ni tak duk asut. Mak tengok dah mak. Ni gambar tunjuk mak dia. Mak dia pun geram. Tak ingat kat aku. Duk ingat kat doktor layan bini dia ya. Dia mula. Jadi mula kacau fikiran orang tu. Bila kacau fikiran orang tu pun nanti makan hati. Jadi tak seronok hidup. Kenapa? Ni parasit ni. Parasit duk makan kepala mak dia. Ulat-ulat yang duk kacau kepala mak. Jangan kita amal macam tu. Ana tak pesan pada anak-anak sekalian, hampa jangan duk mencari pengaruh mak pak hampa sampai hampa menyebabkan mak hampa benci kepada orang lain. Jangan duk perangai huduh, hasut ibu bapa untuk benci adik-beradik kita sendiri. Darah daging kita patut sayang kat abang macam sayang kat diri kita. Kalau kita nak doa baik daripada mak kita kepada kita, macam itulah kita nak doa baik itu kepada abang kita. Kalau kita tak mau kena menyumpah dengan mak kita, kita pun tak mau adik-beradik kita yang lain kena sumpah dengan mak kita. Ini perangai apa ni tentang adik-beradik sendiri pun nak bagi mak sumpah. Bukan orang lain tu, abang hang tu. Dan abang hang tu juga berkorban untuk hang juga. Mestilah ada jasa dia. Dia duduk suap hang kecil-kecil dulu, mana tahu mak dia suruh. Belah adik-adik. Kadang-kadang itu yang kita kena hijrah ni tahun baru 1444. Terutama aib adik-beradik sendiri.
di depan mak pak. Itu hijrah. Jangan buka aib adik-adik kita sendiri di depan mak pak untuk cari pengaruh. Hijrahlah daripada perbuatan itu. Yang keempat, jangan perlekehkan orang. Itu 5, jangan mengata orang lain kerana tahu. Mana tahu apa yang dia lebih baik pada kita, kita tak tahu. So, kata ke orang itu rupanya penyakit kita, bukan penyakit orang lain. Jangan sakitkan hati orang, kerana bila dia sakit hati boleh menyebabkan kita menganiayai dia. Bila menganiayai dia, doa dia tidak ada hijab dengan Allah. Jangan bangga dengan amal ibadat kita. Hijrahlah daripada berbangga dengan amal ibadat kita. Kerana apa? Kerana Allah SWT lah yang menerima ibadat kita. Bukan kita yang boleh mengiktiraf ibadat kita. Kita mengharapkan Allah tak boleh nilai ikhlas kita tu. Kita tak boleh nilai ikhlasan kita. Yang nilai ikhlas kita itu Allah. Yang seterusnya, jangan sombong dengan apa yang kita ada, dan jangan bandingkan orang lain dengan kita. Ini pun syarat nak bahagia. Jangan duk banding-banding apa orang lain ada dengan apa yang kita ada. Apa yang orang lain dapat dengan apa yang kita dapat. Apa yang anak-anak orang lain dapat SPM dengan apa yang anak-anak kita dapat SPM. Kadang suka banding, suka tanya. Sebab tu kadang-kadang tanya pun kita segan, takut jadi banding. Takut kita jadi merak kayangan pula. Megah. Anak cucu ai kan, cucu ai sebelah A. Cucu you berapa? Hat tu pun jadi pasal tu kadang-kadang. Yang tu pun kadang jadi orang terasa, patutlah tanya sangat cucu aku sebab cucu dia dapat elok. Patutlah tanya cucu aku dapat apa. Dia nak abang cucu dia bagus daripada cucu aku lah tu. Membanding-bandingkan antara apa kita dapat dengan orang dapat. Apa tu mula dah tak bahagia. Pasal apa lah aku ni cucu aku tak cerdik, cucu dia cerdik. Mulalah bila pasal banding tu puncak dia. Jadi hidup kita nak bahagia, hijrahlah daripada duk banding-banding antara apa yang kita dapat dengan orang lain dapat. Ingat apa kita dapat tu terbaik. Apa yang Allah bagi kita tu terbaik dah. Kalau 6A terbaik dah. Kalau dapat 5A tu terbaik dah untuk cucu kita tu, untuk anak kita tu. Kemudian yang last sekali, jangan sedih dengan kekurangan yang ada. Qanaah, masa puas, cukup dengan apa yang kita ada. Walaupun kurang, walaupun sikit, tetapi kita rasa ianya sudah mencukupi. Rasa puas, rasa cukup, walaupun kurang, walaupun sikit, itu juga kita kena ada dalam hati kita, kerana dengan itulah akan mencapai kebahagiaan. Jom hijrah hati kita daripada sifat-sifat yang tak elok ini kepada sifat yang elok. Hijrah tinggal yang tak elok, ambil yang elok. Itu maksud hijrah yang masih terbuka sampai kiamat. Adapun hijrah pindah tempat daripada satu tempat sudah habis. Tidak wajib lagi orang Mekah hijrah ke Madinah. Habislah hukum tu. Dan ada hanyalah jihad dan niat. Sebab semua dah, negeri dah aman. Mekah pun Nabi dah merdekakan daripada cengkaman Quraisy. Jadi tak perlu hijrah dah. Jadi yang perlu hijrah apa? Sikap. Yang perlu hijrah ialah perangai, akhlak. Itu yang kita perlu hijrah. Hijrah fizikal, hijrah tempat, itu sudah tidak relevan. Tapi yang relevan sekarang sampai kiamat ialah membuat penghijrahan hati, penghijrahan rohani, penghijrahan minda, penghijrahan sikap, penghijrahan akhlak, daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia. Kita bincang tadi. Jadi sekadar itu kita berhenti. Pasal kita pun pakat puasa, kering tengkok. Tuan-tuan tak apalah, tak bercakap perempuan sekalian. Ustaz bercakap ni keluar yang dia berbuih dah ni. Maka kena berhenti dulu. Takat tu dulu. InsyaAllah kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di luar sana ada jual madu, ada jual apa nama kasturi kijang. Jadi kita doa sedikit untuk kesembuhan. Kita baca doa selamat dan doa kesembuhan untuk Gayah binti Janggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas syafi wa antal kafi wa antal muafi. Ishfiha ya Allah shifaan min shifaik, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Penyembuh. Engkau Maha Penyembuh, ya Allah. Sembuhkanlah saudari kami Gayah binti Janggi daripada kesakitannya dengan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang tidak berulang lagi kesakitan. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Ishfiha ya Allah shifaan min shifaik, shifaan min shifaik wa dawaan min dawaik, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afat ad-da'imah wal yaqin wal istiqamah fi ad-din wad dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bis salamati wal 'afiyah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minni wa minkum.